Apa tu? Bunyi apa tu, geng? Aku tengah syok bercerita, tiba-tiba bunyi apa benda tu? Jap. Welcome back my channel, Seppi Love. Okay. Apa yang korang tunggu-tunggu ni? Mesti korang nak tunggu giveaway kita kan? Untuk malam ni pula. Kalau korang nak giveaway Seppi, jangan lupa subscribe dan tengok video Seppi sampai habis. Siapa yang jawab betul video kita sampai habis, korang boleh dapat RL RM50 untuk 3 orang terawal. 50 ke 100? Confirm lah 100 bukan 50. RM100. Sebelum tu, first korang kena subscribe dan jangan lupa tekan link kat bawah TikTok Seppi dekat description tu. Dan korang pergi download sekarang. Okay, jadi hari ni saya nak cerita kisah seram kita untuk kisah Aina. Bukan kisah saya, tapi kisah kawan Seppi yang Seppi cerita pada minggu lepas, dalam tak sampai seminggu yang lebih. So kepada sesiapa yang belum tengok, boleh pergi tengok video kita yang before this. Okay, jadi Aina ni adalah nama samaran macam kita bagi tahu sebelum ni. Takut korang terlepas pandang ke, korang tak tengok lagi video yang pasal kisah serangka MRSM tu, korang boleh tengok. Itu kisah kawan Seppi, bukan kisah Seppi. So Aina ni adalah nama samaran kepada kawan Seppi. Jadi kita nak cerita part 2, bermula daripada sekarang. Okay, Aina ni setelah dia telah ubat ataupun dia telah rawat kawan dia yang kena histeria sewaktu belajar dengan dia pada malam tu, dan pada keesokan tu semua benda yang berlaku dekat asrama memang tak ada masalah, semua dalam keadaan yang baik. Tapi dalam masa selang beberapa hari je, Aina ada bagi tahu dekat saya yang dia kena kacau di asrama dia sendiri. Sebelum ni kawan dia kena, tapi ini diri dia kena sewaktu dia dekat tandas. Kan ada Seppi cerita tapi tergantung. Korang ingat tak video kita yang ini? Jadi sewaktu Aina pergi tandas seorang diri dekat MRSM tu kan, tandas dia tu macam mana pun saya tak boleh nak imagine lah. Tapi korang boleh imagine lah, tandas MRSM ni tak adalah seram mana. Dia boleh dikatakan tandas yang dalam keadaan yang okay, but kalau malam macam mana? Aina dia nak pergi ke kelas. Jadi dalam pukul 6 pagi tu dia memang akan bangun awal, sebab dia kata dia akan siapkan diri dia dengan nak solat, dan dia akan prepare. Sebab Aina ni pelajar cemerlang yang saya pernah cerita. So pukul 6 pagi tu dia terus bergerak ke tandas dia dengan seorang diri tau. Dia tak ajak kawan dia langsung, teman. Sepanjang dia mandi, sepanjang dia siapkan diri dia kat dalam tandas, tiba-tiba dia ada terdengar ada apa orang kata tu, macam pintu tandas tu macam bunyi kedubung macam tu. Macam bunyi ada macam terjatuh dekat pintu tandas tu. Jadi Aina pun dah rasa macam pelik. Aina pun mulalah pergi mencari dan Aina cek satu persatu pintu tandas tu. Tapi bila Aina cek tandas, setiap tandas kat situ tak ada pun orang kat situ. Jadi Aina pun mula merasa ragu, macam datang daripada mana bunyi tu, and apa yang berlaku waktu dia tengah mandi ni, adakah betul dia dengar atau tidak. Kadang-kadang kalau benda ni datang kat kita, mesti kita macam, betul ke aku dengar? Betul ke benda tu ada kat aku? Macam tu. So Aina terus je macam, okay tak apalah. Dia berdiri dekat depan cermin tandas, dekat washer tangan tu kan. Okay, dia nak cuci muka dia. Sepanjang dia cuci muka dia tu kan, dia tengah sabunkan muka dia, bersihkan muka dia semua tu, and dia nak ambil air tu, dia nak bersihkan, dan dia pandang muka dia dekat mana yang macam bahagian kotor, area muka dia. So dia tengok kat cermin. Sepanjang dia tengok kat cermin, tiba-tiba cermin tu dekat belakang tu menunjukkan ada bayang budak kecil. So Aina pun terus macam, betul ke kan? Aina pun pandang balik.
takut budak kecil ni sesat masuk dalam tandas yang bunyi pintu kedebung macam tu kan. Lepas tu Aina pun terus macam dia check lagi pintu toilet dia betul ke dia bunyi orang tengah mandi dan bunyi pintu yang terlalu bising kedebuk macam tu kan. Aku tak tahulah bunyi dia macam mana, tapi bagi aku Aina kata memang bunyi dia kuat sangat. Macam ada orang jatuh dalam tandas pun boleh dikatakan, ataupun barang jatuh dalam tandas. So dia check lah, takut ada budak tu. Bila-bila dia check, memang tak ada orang langsung. Sebab 6 pagi, mana ada orang macam bangun awal sangat. Lepas tu Aina pun macam okey lah, dia tengah nak ambil huduk pula. Dia tengah nak ambil huduk dalam toilet tu. Dia tengah siap-siap. Tiba-tiba dia rasa rambut dia ada orang tarik. Waktu tu dia tengah nak macam, kau bayangkan orang tengah nak ambil huduk tu kan, macam kita nak ambil tangan tu kan, kita macam mestilah kita kan tunduk ke bawah kan kalau kita nak ambil huduk kan, tangan semua tu kan. So waktu tu rambut dia memang macam tarik dia kata. Dan dia pandang belakang, tak ada orang juga. Tak ada weh, memang tak ada. Lepas tu dia terus je masuk bilik dia. And dia pun terus-terus siapkan dan dia solat. Okay, sepanjang dia solat subuh tu, dia cakap tak ada apa-apa kacau dia waktu tu. Tapi lepas dia dah selesai solat, dia nak berdoa, tiba-tiba dia punya kipas terpadam sendiri. Aina pun dah mula rasa macam, oh aku pun pula yang rasa panas bila cerita Aina ni kan. Aina pun rasa macam elektrik tak ada ke, tak mungkin lah. So Aina pergi buka balik kipas dia. So Aina buka, Aina tengok memang kipas dia yang apa orang kata button kipas tu dah on. Jadi Aina pelik, kenapa kipas dia tiba-tiba macam slow. Kau tahu tak kipas yang macam dia bergerak and then dia tiba-tiba dia slow. Dan dia memang rasa panas sangat. Tapi kawan-kawan dia tak terbangun langsung daripada tidur. Kawan-kawan dia masih tidur dalam keadaan yang macam nyaman, nyenyak kan. Aina pun macam okey bangun-bangun dan dia kejut kawan dia seorang ni untuk pergi bersiap mandi. Kiranya Aina ni orang yang paling awal lah kalau nak bersiap pergi ke kelas. Lepas tu Aina pun sejenis Aina yang orang kata otak udang yang pandai ni. Kalau aku silap aku minta maaf sebab aku ni bukan pandai. Aku ni pandai je berborak tapi tak pandai nak cakap otak udang ke apa. Lepas tu Aina pun dia kan budak pandai. Jadi sebelum dia nak tunggu kawan-kawan dia bersiap untuk pergi kelas sama, Aina pun akan macam orang kata akan tengok berapa surat, muka surat buku dia yang dia tulis semalam. Setiap malam Aina ni memang akan study seorang-seorang. Dia jenis yang suka belajar. Kau letaklah dia kat mana-mana dia suka belajar, macam aku pernah cerita. So bila dia belik-belik kertas-kertas dia sambil dia tunggu kawan-kawan dia, so dia dalam seorang, dia seorang kat dalam bilik. Kawan-kawan dia semua dah pergi mandi, pergi bersiap-siap. Dia memang sentiasa kena tinggal lah dengan kawan-kawan dia sebab dia kan orang yang awal, kawan-kawan dia lambat bersiap kan. Lepas tu bila dia tengah belik-belik, dia terdengar yang kat atas katil tu ada orang tengah panggil dia. Dia panggil nama dia Aina. Macam Aina, macam tu lah, slow macam tu Aina cerita kat aku. Lepas tu dia pun tengok kat atas katil tu memang tak ada orang pun. So dia check lagi macam takut kawan dia masih tak bangun tidur ke kan. Dia pun bunyi apa tu? Bunyi apa tu geng? Aku tengah syok bercerita tiba-tiba bunyi apa benda tu. Jap. Sorry ada masalah teknikal, tiba-tiba aku dengar ada orang kacau aku. Tak tahu apa masalah. Okay, so aku cerita balik pasal Aina. And then bila-bila dia check tu, dia nampak macam tak ada orang sebenarnya kan. Tapi kenapa bunyi tu macam memanggil dia. Aku tak tahu kenapa aku pula yang kena kacau waktu aku nak cerita. Weh, sumpah weh aku dengar bunyi tu. Kita tak apa, kita ketepikan bunyi tu. Aku tengah cerita pasal kawan aku kot. Kenapa kena kacau aku? Okay, tak apa. Lepas tu Aina sebab tu aku dah cema bila aku kena kacau sendiri. Takut sebab kita cerita pasal orang, tiba-tiba kita kena kacau bila tengah record. Tak apa. Dan Aina pun macam pelik, macam siapa yang duk panggil nama dia slow-slow Aina macam tu kan. Dia tengok kawan-kawan dia memang semua dah keluar. Dan dia pun tengah syok juga baca buku, walaupun dia rasa macam ni memang kena gangguan lah. Dia buat bodoh je waktu tu. Sepanjang dia nak pergi ke kelas, dia belajar.
kawan-kawan dia tengah rehat. Waktu tu, ini cerita waktu tengah berehat kawan dia tengah rehat, dan Aina pun baru habis kelas semua. Diorang tengah habis kelas. Waktu tu dalam kelas memang tiada gangguan. And Aina pun dia pergi ke library. Biasalah budak pandai. So dia pergilah library dan dia belajar. Weh, apa weh? Dia tadi ada orang kacau aku. Korang perasan tak daripada video korang bunyi tak benda-benda tu? Okay. So panjang Aina pergi ke library, tak ada orang langsung dalam library kecuali dalam 3-4 orang macam itulah. And Aina duduk kat satu tempat yang hujung sekali, dan Aina ambil buku-buku dia yang apa yang dia nak baca. So bila dia nak baca semua buku, dia nak tulis semua nota-nota dia, tiba-tiba kursi yang kat depan dia tertarik sendiri. Dia cakap macam ada orang yang tarik kursi tu untuk duduk. And Aina pun macam terkejut, adakah angin yang sekuat tu yang boleh tarikkan kursi Aina? Lepas tu Aina pun terus macam dia terus diam dan dia cuba lagi tenangkan diri dia, dan dia belajar dan dia tulis nota dekat dalam library tu. Sampailah berapa jam. Aina ni dia sejenis yang kaki ulat buku kan. So bila dia duduk dalam library, kalau kita setengah jam tu kita dah rasa sejam, tapi Aina dia akan duduk dalam 2-3 jam untuk library, untuk penuhkan semua nota dia. Selama dia duduk dekat 3 jam, dia cakap dekat aku, and semua orang tak ada dalam library, jadi dia seorang. So bila dia seorang, waktu dia tengah tulis nota, tiba-tiba dia ternampak satu nota yang terbaling dekat diri dia. Ada nota tu sendiri baling kat badan dia. And dia terus pusing ke belakang. Bila dia pusing belakang, dia kata ada budak masih bermain dengan dia sepanjang dia dekat library. Macam mana dekat dalam tandas tu pun budak juga, dia teringat. So budak tu macam ada bermasalah, ataupun budak ni nak sampaikan sesuatu dekat Aina, tapi Aina tak tahu penghujung dan apa jawapan yang budak tu mau daripada Aina sepanjang Aina dekat asrama tu. And Aina pun tak kejar langsung budak tu, walaupun budak tu macam baling dan dia ajak Aina lari kejar dia, tapi Aina banyak-banyak beristighfar dan terus tutup buku dan dia keluar daripada library. Jadi waktu dia balik tu memang dia dalam keadaan kelam kabut dan takut sangat-sangat, dan dia peluk diri dia. Macam dia balik macam ni, jalan-jalan seorang, and dia tengok sekeliling dia memang tengah waktu maghrib. Korang bayangkan, daripada belajar semua-semua lelai, rupanya lepas maghrib dia bawa balik asrama dia. Bila dia balik asrama waktu maghrib, memang banyak bunyi yang terganggu dekat dia. Sampailah dia terbeban dengan benda ni, dan dia punya menjerit. Dia kata jangan kacau dia dekat asrama. Tapi benda tu makin lama makin kuat kacau dia, sehingga kan dia terjatuh dan dia rasa diri dia lemah waktu tu. Bila dia jatuh tu, kawan-kawan dia terus ambil Aina dan angkat Aina masuk ke dalam bilik. Dan waktu tu Aina punya meroyan tahap macam dia duduk ke atas katil dan dia kata jangan kacau aku. Dia tak nampak tau Aina, dia tak nampak, tapi dia merasai benda-benda ni ada sesuatu nak sampaikan dekat Aina. And Aina rasa sangat-sangat berat tau, macam mana dia nak lepaskan benda ni. Sampailah tiba-tiba situasi kawan rumit dia tu yang kena kat rumit dia terkena kat dia balik. Jadi dia pula yang kena rasuk. Dia pula yang macam jangan kacau aku. Dia jadi macam trauma tau. Dia jadi trauma. Dan cikgu dia pun masuk dalam bilik dan dia kata dekat Aina ni okey tak? Aina cuba cakap apa Aina nampak. Aina tengah apa sekarang ni? Lepas tu dia kata jangan kacau aku tu je. Lepas tu dia kata kat cikgu dia nampak ada budak kecil main-main dengan dia. And then cikgu dia pun cakap kat Aina, okay tak apa, cikgu ada kat sini, Aina tidur. Aina, okay, memang macam bagi aku dia rasuk, tapi macam Aina dia cerita kat aku sendiri, dia kata dia tak kena rasuk, cuma dia rasa ketakutan yang sangat menggigil lah sampai dia jatuh and dia tak tahu nak buat macam mana. Tapi setelah cikgu dia cuba sebaik mungkin dan dia alhamdulillah dia okay. And Aina bagi tahu dekat aku, asrama dia tu memang dulu ada seorang
perempuan yang tengah mengandung. Tapi lepas dilahirkan di tempat tu, and tiba-tiba budak tu mati sebab terjatuh dalam toilet, tak silap aku lah. Itu yang Aina cerita kat aku. Untuk aku percaya, aku memang tak tahulah. Tapi berpeluh, kenapa aku berpeluh sekarang? Aku pula yang takut ke? Okay, untuk aku percaya itu 50-50 apa yang dikatakan Aina. Sebab Aina pun kata kat aku, dia pun tak percaya apa yang dicerita oleh cikgu dia sendiri. Tapi bila aku fikir balik, daripada kisah rumit dia yang kena kacau dengan makcik kebaya merah tu dengan Aina dengan budak, mungkin dikatakan benda tu sama. So dia macam akrab, macam dikaitkan hubungan connection macam tu. Bukan macam tu, connection lain. Jadi itu sahaja kisah Aina di asrama. So kepada korang, aku nak tanya untuk dapat yang RM100, korang dah tengok video aku dah habis kan? Okay, first korang kena mention, korang kena screenshot video aku ni sampai habis. Korang mention dan mention aku kat IG. And soalan dia adalah berbentuk macam ni: berapakah umur Aina? Jeng. Korang kena jawab dalam live kita nanti. Korang rasa Aina umur berapa Sebab aku tak bagi hint umur dia berapa. Cuma daripada cara korang, daripada cara dia masuk, adakah dia orang yang baru ataupun orang yang lama. Itu sahaja video kali ni. Jangan lupa subscribe korang. Jangan lupa share video kita. Korang tahu tak kat tepi YouTube ni ada share tau. Korang share je kat mana-mana. Siapa yang share, aku akan bantu korang. Dan aku akan share pula korang punya IG semua. Tiba aku share rezeki. Okay, bye korang. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Bye.